Bismillahirrahmanirrahim dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar modul pembelajaran elemen teks dengan modul pentaksiran PM01 iaitu memanipulasi teks. Untuk modul pembelajaran elemen teks dan modul pentaksiran PM01 memanipulasi teks, kita akan menggunakan perisian Adobe Photoshop untuk menghasilkan tugasan. Maksud cikgu ialah menyelesaikan tugasan. Okey. Jadi kita akan buat beberapa tugasan yang mudah. Jangan risau. Semuanya di dalam perisian Adobe Photoshop. Baik, sekarang kita akan pergi kepada pengenalan teks. Okay, apa itu teks sebenarnya? Teks merupakan antara elemen paling asas dalam sesuatu sistem komunikasi manusia. Teks membolehkan sesuatu maklumat atau informasi disampaikan dan disebarkan kepada kumpulan sasaran dengan mudah, pantas dan berkesan. Teks memainkan peranan penting dalam komunikasi bertulis. Dalam era komunikasi masa kini, penggunaan serta fungsi teks makin diperluaskan lagi. Selain dari digunakan dalam format bercetak, ianya juga mampu membantu proses komunikasi secara digital. Gabungan penggunaan teks dengan elemen grafik yang lain boleh menambahkan lagi keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Okey. Jadi pada masa sekarang, teks banyak terdapat dalam digital. Okey. Seperti mana saya rasa kamu semua sedia maklum, kamu punya smartphone. Jadi dalam smartphone kamu terdapat banyak teks dan juga maklumat-maklumat yang kamu ingin cari dalam Google pun banyak, terdiri daripada banyak teks. Okey. Pada masa dahulu mungkin kita boleh kata surat khabar. Itu merupakan satu media teks yang sangat popular pada masa dahulu. Tapi pada masa kini teks surat khabar sekarang semua dalam bentuk digital. Jadi anda boleh melayari surat khabar dalam bentuk digital menggunakan smartphone ataupun komputer ataupun laptop ataupun tablet. Okey. Jadi sekarang dia sudah bertukar format lah daripada format bercetak, okey, kepada bentuk digital. Fungsi teks dalam persembahan multimedia. Okey. Tajuk. Okey. Tajuk merupakan perkara utama yang digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Okay. Jadi tajuk tu memang penting lah. Jadi tajuk ialah satu teks lah. Okay. Biasanya tajuk menggunakan saiz teks yang lebih besar berbanding dengan teks yang lain. Okay. Warna juga boleh digunakan untuk menambahkan impak dan meningkatkan tahap keboleh bacaan bahan bercetak. Nombor 2 ialah kandungan body. Okey. Kandungan teks menjelaskan tentang cerita atau fakta secara menyeluruh. Pembangun aplikasi atau sistem perlu sensitif terhadap terhadap pembaca sasaran. Contohnya, jika pembaca merupakan kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun, maka muka type, saiz dan leading yang bersesuaian mestilah digunakan supaya pembacaan dapat dilakukan dengan mudah. Okay. Kandungan body. Okay. Sebagai contoh, ini mungkin tajuk, ini ialah kandungan dia lah. Okay. Ni keseluruhan ni ialah kandungan. Okay. Ini contoh lah. Okay.
Lepas itu kita pergi kepada nombor 3 iaitu menu. Menu adalah tajuk kecil yang berperanan untuk menerangkan sinopsis tajuk utama. Saiznya lebih kecil berbanding dengan saiz teks tajuk utama. Menu merupakan susunan butang yang mengawal drop down yang mengandungi perintah untuk menjalankan fitur tertentu pada sesebuah aplikasi. Menu boleh disusun secara menegak, vertikal atau mendata horizontal yang berisi daftar menu yang tersedia untuk program tertentu. Dalam program Windows, menu bar biasanya terletak di bahagian atas atau bahagian tepi tertingkap layar yang terbuka. Nombor 4 ialah navigasi. Navigasi teks adalah teks yang mengandungi pautan kepada sumber lain yang mengandungi maklumat berkaitan dengan menekan satu atau lebih perkataan yang bergaris atau berwarna. Ia sering kali diwakili oleh teks bergaris yang berwarna biru. Okey, navigasi ni sebagai contoh hyperlink lah. Di dalam kalau para pelajar pernah menggunakan Google, bila search dalam Google ada teks warna biru, jadi teks yang berwarna biru yang bergaris itu adalah hyperlink dan ia adalah satu navigasi. Okey, jadi kita tengok contoh. Ini telah dilabelkan di nombor 1, 2, 3, 4. Jadi mari kita tengok petunjuk dia. Nombor 1 ini rasanya para pelajar sedia maklum lah. Nombor 1 bila program kesihatan di sekolah, dia dibolkan teks huruf besar kesemuanya. Okey, jadi dia ialah tajuk. Okey. Nombor 2. Nombor 2 ini adalah kandungan. Keseluruhan ni adalah kandungan. Body. Okay. Nombor 3. Mana nombor 3? Di sini. Ialah menu. Utama, korporat, pendidikan. Ini adalah menu. Okay. Nombor 4 ialah navigasi. Seterusnya. Okay. Jadi bila kita tekan ini, dia pergi ke tempat lain. So, ini adalah butang. Ini adalah teks yang digunakan untuk navigasi. Okey, macam butang lah. Okey. Ini contoh yang lain. Kita boleh lihat. Ini adalah menu. Okey. Ini adalah tajuk. Nampak tajuk berbeza dengan kandungan ya. Okey. Berkaitan semua huruf-huruf dalam ayat ini semuanya huruf besar. Okey. Ini adalah kandungan. So, beza. Ini kandungan, ini tajuk. So, di sini adalah yang ada teks warna biru. Kadang-kadang ada garis. So, dan warna biru ni. Ini ialah mungkin ialah hyperlink. Dan dia adalah satu navigasi. Okey. Tetapi ini adalah contoh teks dalam persembahan multimedia lah. Okey. Ini macam satu kios maklumat apa. Okey. So ini adalah navigasi. Okey. Jadi kita pergi kepada definisi muka type dan font. Ini mula perkara-perkara yang penting ya, yang para pelajar kena sedia maklum dan tahu dan ingat. Dan memang saya rasa memang selalu keluar periksa kalau perkara-perkara ini. Okey. Jadi kita tengok definisi muka type dan font. Muka type merupakan sekumpulan aksara grafik yang biasanya terdiri dalam pelbagai bentuk dan saiz. Setiap muka type ini mempunyai bentuk paparan yang berbeza dan menjadikan setiap satunya unik. Muka type biasanya boleh dikenali berdasarkan nama-nama khas yang diberikan kepadanya.
Okay, contoh dia di sini Times New Roman, Arial, Helvetica, Cora, dan Tahoma. Misalnya merupakan contoh-contoh muka type yang sedia ada dalam kebanyakan sistem komputer. Okey. Jadi ini namanya muka type lah. Times New Roman ni, Arial, Helvetica ni semua ni adalah muka type. Terdapat banyak muka type. Okey. Nanti pelajar bila guna Adobe Photoshop nanti boleh tengok terdapat banyak muka type. Okey. So jenis-jenis muka type. Muka type juga ada perbezaan ya. So, muka type boleh dikategorikan berdasarkan bentuk atau muka paparannya. Terdapat banyak kategori muka type yang ada dan jenisnya sentiasa berkembang selari dengan peredaran dan juga keperluan semasa. Berikut merupakan sebahagian daripada jenis muka type yang utama. Okay? Dia ada serif, sans serif, script, decorative. Okay? Jadi kita tengok jenis-jenis ini. So, serif. Serif merujuk kepada garisan lengkungan atau ekor yang terdapat pada penghujung sesuatu aksara. Oleh yang demikian, muka type jenis serif merujuk kepada muka type yang mempunyai lengkungan atau ekor di bahagian hujungnya. Lengkungan atau ekor ini dikatakan dapat membantu dalam menyediakan keselesaan dalam proses pembacaan. Times New Roman, New Century, School Book dan Administer merupakan contoh muka type jenis serif. Okey, cuba kita tengok di sini. Dia ada lengkungan atau ekor. Ini serif. Kalau ada bentuk-bentuk macam ni, ini serif. Ini serif. Ini serif. Okey. Ini contoh Times New Roman. Ini muka type jenis serif. Century, Garamond, Arabic typesetting. Okey, ini jenis-jenis yang ada ekor. Yang ada ekor macam ni. Ekor lengkungan. Okey, yang ini semua dia ialah muka type serif. Baik, sekarang kita pergi kepada sans serif. Perkataan sans bermakna tanpa, without dalam bahasa Perancis. Maka muka type sans serif bermakna muka type yang tidak mempunyai serif atau tanpa serif. Dalam arti kata lain, muka type jenis sans serif merujuk kepada muka type yang tidak mempunyai ekor atau lengkungan di hujungnya. Okey. Contoh-contohnya ialah Arial, Futura, Impact, Myriad dan Tahoma. Merupakan contoh muka type jenis sans serif. Okey. So dia tengok, perhatikan tu dulu. Ujung-ujung dia tak ada lengkungan, tak ada ekor. Cantik lah. Okey. T-E-X-T, text. Ini sans serif. Tanpa ekor, tanpa lengkungan. Okay, contoh-contoh Arial, Futura, Impact, Myriad, Tahoma. Ini contoh-contoh muka type yang tanpa lengkungan, tanpa ekor dan dikenali sebagai sans serif. Sans serif. Okey? Senang je. Tak susah pun. Seterusnya, muka type script. Script ialah muka type yang menyerupai tulisan tangan yang bersambung. Biasanya skrip digunakan dalam aktiviti tidak formal seperti kad jemputan dan kad ucapan. Contoh muka type skrip ialah Becca and Barry, Moonbright, Brush, Script MT dan Edwardian Script. Nampak ini semua ni ialah jenis muka type script. Okay, dia macam muka type tulisan tangan yang bersambung. Okay. Nak beza dia senang saja, tak susah sangat. Okay. Kita terus kepada dekoratif. Muka type dekoratif dihiasi hiasan dan gaya. Lazimnya muka type ini digunakan dalam bidang periklanan. Namun ianya tidak sesuai digunakan untuk teks bacaan. Muka type ini turut digunakan sebagai tajuk yang ringkas
Contoh muka type dekoratif ialah Jokerman dan Sheila. Nampak? Dia ada hiasan dan gaya. Ada macam corak sedikit. Okey. Sheila, Jokerman. Okay. Ini contoh muka type dekoratif. Muka type selalunya terdiri daripada huruf-huruf, angka-angka dan tanda baca. Manakala font merupakan satu koleksi aksara yang mempunyai gaya serupa yang dimiliki oleh sekumpulan muka type. Okay. Sebagai contoh, jenis font yang biasa ialah regular, bold, italic, underline. Okay. Dan sebagainya juga merupakan kumpulan font yang terdapat dalam muka type. Dalam tipografi digital, kedua-dua istilah ini boleh membawa maksud yang sama. Okey. Satu perbezaan wajar yang masih wujud antara font dan muka type ialah sebuah font boleh mewakili satu ahli khas bagi sebuah keluarga type seperti regular, bold atau italic, saiz tertentu. Manakala muka type mewakili penampilan visual dan gaya berkemungkinan daripada sebuah set font yang berkaitan. Sebagai contoh, sebuah muka type seperti Arial mungkin menggunakan font regular, bold dan italic. Okey. Ini contoh-contoh font. Okey. Baik. Sekarang kita pergi kepada format teks. Dalam penghasilan produk multimedia, penetapan format font yang betul akan memberi kesan yang terbaik dalam menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Berikut adalah antara penetapan font yang digunakan dalam mereka bentuk teks dalam persembahan multimedia. Okay. Pertama ialah size font. Okay. Penentuan saiz teks merupakan sesuatu yang agak subjektif kerana dalam banyak keadaan muka type yang berlainan akan dipaparkan dalam saiz yang agak berbeza walaupun mempunyai ukuran saiz yang sama. Sebagai contoh, saiz teks yang menggunakan muka type tunggal tidak sama dengan muka type berdana walaupun mempunyai nilai saiz yang sama. Okey. So ini tunggal, ini berdana. Saiz yang sama. Okey, tapi paparan muka type yang berbeza. Ni multimedia macam ni untuk tunggal, multimedia untuk berdana macam ni. Tapi saiz teksnya sama. Okey. Ni paparan muka type tunggal dan berdana dengan nilai saiz yang sama. Kita pergi kepada gaya font. Gaya font biasanya digunakan dalam persembahan untuk memberi penekanan kepada sesuatu kandungan teks. Antara gaya font yang kerap digunakan ialah bold, hitamkan, italics, dia bentuk italic, saya ingat sikit, underline, garis, strike through, ada garisan di tengah-tengah perkataan, superscript, okay, superscript, subscript, okay. Superscript dengan subscript nanti kita akan tunjuk dalam Adobe Photoshop. Okay. Cuma sebagai penangan ringkas, superscript ini kalau kita highlight dan kita pilih dia superscript dalam Adobe Photoshop, teks tersebut akan jadi akan dijadikan sebelah atas dan jika subscript, kita highlight teks tersebut dan kita tukar dia menjadi subscript, teks yang telah di-highlightkan itu apabila ditukar menjadi subscript, dia akan menjadi kecil dan letak di bawah. Okey, nanti kita tunjuk dalam Adobe Photoshop nanti. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada jarak font. Jarak font, kerning, adalah jarak antara objek supaya muka type tidak bercantum antara satu dengan yang lain. Pencantuman muka type akan memberikan kesan kepada proses pembacaan ayat atau perenggan.
Muka type yang berasaskan serif lebih cenderung menghadapi masalah ini jika saiz kerning adalah terlalu kecil. Antara muka type yang dikenal pasti bermasalah adalah seperti W, V, Y, T, L dan F. Contoh-contoh kerning. Format normal, ni paparan dia lah. Normal kerning macam ini. Kalau 20% macam ini. Jarak font lah. Okay. Kalau 40% macam ini. Leading adalah jarak antara baris ayat. Okay. Leading adalah jarak antara baris ayat. Leading bertujuan untuk memudahkan pembacaan, terutamanya untuk bahan bercetak seperti majalah, buku dan poster. Penggunaan leading yang sesuai dapat memastikan ruang yang wujud antara baris akan memberikan keselesaan kepada mata. Okey. Ini contoh dia lah. Ni teks, one line of text, ini another line of text. So jarak di antara dua baris ini dipanggil leading. Okey. Mudah saja. Cases. Okey. Cases. Penggunaan cases turut perlu dititik beratkan. Kesilapan penggunaan cases akan menyebabkan teks sukar untuk dibaca. Berikut adalah format bagi cases. Lower case, aksara huruf kecil. Ni format dia, ni huraian dia. Lower case, aksara huruf kecil. Title case, setiap perkataan bermula dengan huruf besar. Okay? Setiap perkataan bermula dengan huruf yang besar, itu title case. Kalau small case, semua huruf besar. Maaf, bukan small case, small caps. Small caps. Okay? Small caps, semua huruf besar. Aksara pertama, setiap perkataan lebih tinggi saiznya. Okay? Small caps, semua huruf besar. Aksara pertama, setiap perkataan lebih tinggi saiznya. Nanti kita tengok dalam Adobe Photoshop nanti ya. Okay, all caps, semua huruf besar yang sama saiz. Okay. Itu ada perbezaan ya. Memang kadang-kadang kita akan keliru sedikit, tapi kena cuba buat dalam Adobe Photoshop dan cuba fahamlah setiap satu daripada format-format cases yang ada. Okey. Tak susah, senang saja. Okey. Bila buat nanti akan cepat faham. Kesan khas, kita pergi kepada kesan khas. Kesan khas teks dapat menimbulkan kesan dramatik dalam persembahan multimedia. Namun tidak semua perisian mempunyai fitur kesan khas ini. Okay. So, kesan khas penerangan, contoh. Okay. Kesan khas shadow, penerangan, font yang mempunyai kesan bayang. Jadi kita boleh tengok contoh dia, ada kesan bayang. Okay. Elegant shadow. Bevel, font yang mempunyai kesan yang menyerupai huruf 3 dimensi. Ini bevel, ini contoh dia, bevel. Lepas itu kesan khas emboss, font yang mempunyai kesan seolah-olah ia diukir sebagai unjuran daripada latar belakang rata. Ini emboss. Okey. Jadi jangan risau, senang saja. Nanti kita akan cuba buat dalam Adobe Photoshop.